Hari-hari dah ramai. Masa pun dah terlampau singkat dah ni. Jadi saya pun tak nak bicara panjang. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Yunus untuk mulakan ceramah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Abang Syah selaku pengerusi pada malam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita sama-sama dapat berkumpul bagi tujuan untuk kita bermesra dan juga membuatkan lagi kita punya ukhuwah kita, silaturahim kita. Dan insya-Allah pada malam ni saya ingin berkongsi sedikit ilmu pada saudara dan juga saudari sekalian. InsyaAllah pada malam ni saya nak berbincang mengenai Al-Quran dan juga orientalis. Tujuan saya memilih tajuk ni iaitu kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang mukmin, kita percaya dan kita yakin bahawasanya Al-Quran itu merupakan sumber rujukan utama kita dalam Islam. Apa pun sumber rujukan kita, tetapi asasnya adalah Al-Quran Karim. Kerana Al-Quran ini merupakan pedoman kita. Ia merupakan hidayah, petunjuk untuk membina kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu tahu apa itu Al-Quran. Kita membaca Al-Quran setiap hari. Kita khatam Al-Quran setiap tahun. Kata Nabi SAW pun khatam Al-Quran setiap malam. Jadi kalau kita tak mampu naik ke sunnah Rasulullah SAW pun sekurang-kurangnya kita khatam Al-Quran setiap tahun. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu tahu apa itu maksud Al-Quranul Karim. Al-Quran, banyak definisi Al-Quran. Kalau kita nak bicara tentang takrifan Al-Quran sahaja, tak habis pada malam ni. Jadi saya simpulkan bahawasanya pendapat ulama Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqul ilaihi naqlan mutawatiran, al-muta'abbad bi tilawatihi, al-mabdu' bi suratil Fatihati wal makhtum bi suratin Nasi. Itu takrifan Al-Quran, iaitu Al-Quran ini merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril alaihi salam, secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir ni iaitu secara berperingkat-peringkat. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan sekaligus Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu kerana Nabi SAW bersifat ummi, tidak tahu membaca. Dan dengan penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat, Nabi SAW dapat menyampaikan kepada para sahabat dan juga memberi manfaat kepada seluruh manusia sekalian alam. Kemudiannya Al-Quran ini bersifat al-muta'abbad bi tilawatihi, iaitu barang siapa membaca Al-Quran dikira ibadah. Kita tengok Al-Quran sahaja dapat pahala dah. Kita apatah lagi kalau kita baca. Kita lihat saja Al-Quran, isi kandungan Al-Quran dapat pahala dah. Mudah dapat pahala. Kalau kita baca Al-Quran, lagi berlipat kali ganda kita dapat. Bayangkan kalau kita tengok TV berjam-jam contohnya, kita spend masa ataupun tengok berita, tengok filem contohnya,
Tetapi kalau kita spendkan masa untuk membaca Al-Quranul Karim, sedikit masa kita ambil 5 minit untuk membaca Al-Quran, insya-Allah mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Quran ini juga al-mabdu' bi suratul Fatihati. Ia bermula dengan surah Al-Fatihah, wal maktum bi suratin Nas, dan disudahi dengan surah An-Nas. Itu pemahaman Al-Quran mengikut pada pandangan jumhur ulama. Baik, bila kita berbicara tentang Al-Quran, kita lihat bagaimana Al-Quran ini dirujuk bukan sahaja orang Islam, malahan orang bukan Islam juga merujuk Al-Quran. Dan juga mereka mengkaji Al-Quranul Karim. Itu sebabnya kalau saya nak cuba bawakan Al-Quran dan juga orientalis. Sebab apa saya pilih orientalis? Sebab kita berada di negara barat. Di negara barat ini kalau kita lihat bahawasanya orientalis itu tak pelik, benda yang bukan pelik. Sebab apa? Sebab orientalis ini mereka mengkaji ilmu-ilmu Islam. Hatta kalau di universiti pun ada School of Oriental Studies. Kalau di London ada SOAS, School of Oriental and African Studies, University of London. Sekolah school yang paling hebat kalau dekat London tu. Tapi Durham lagi hebat kan. Durham yang ketiga selepas Oxford dan Cambridge kan. Baik. Jadi di UK ni kalau kita lihat bahawasanya dengan kewujudan School of Oriental Studies ini, mereka mengkaji khazanah-khazanah Islam. Maksud Oriental, sebelum saya pergi jauh, Oriental ini bermaksud ketimuran. Orientalis itu sarjana-sarjana barat yang mengkaji ilmu-ilmu ketimuran. Ilmu-ilmu ketimuran ini termasuklah Middle Eastern Studies, iaitu yang melibatkan tentang budaya, multiculturalism, tentang adat, tentang politik, tentang ekonomi di negara-negara timur, termasuklah negara-negara Arab. Mereka mengkaji tentang sosio budaya, politik semasa di Timur Tengah, dan juga mereka mengkaji khazanah-khazanah yang wujud di negara Timur Tengah. Termasuklah mereka mengkaji tentang Al-Quran. Mereka mengkaji hadis Nabi SAW. Mereka juga mengkaji sejarah Nabi SAW. Mereka mengkaji sejarah para anbiya dan juga mengkaji sejarah para sahabat baginda Rasulullah SAW. Namun kita perlu tahu bahawasanya orientalism ataupun orientalisme, iaitu golongan satu aliran pemikiran barat yang mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi, mengkaji sejarah Nabi SAW, dan ianya bertentangan dengan prinsip-prinsip aliran pemikiran Islam itu sendiri. InsyaAllah saya akan perjelaskan lebih detail, insyaAllah. Kalau kita lihat terdapat banyak orientalis yang mengkaji Al-Quran. Contohnya kalau kita lihat Arthur Jeffrey contohnya, ataupun kita Montgomery Ward contohnya, John Button, Goldziher. Ini semua merupakan orientalis yang mengkaji Islam. Kalau sekali kita baca saja khazanah-khazanah ataupun kitab-kitab ataupun buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana barat ini, kita merasa kagum. Kita merasa bahawasanya hebat betul kaji Islam, orang putih, orang barat, tapi kaji Islam. Tapi kita perlu berhati-hati kalau kita tidak mempunyai asas yang kukuh. Kalau kita terlalu percaya sangat, kita ambil rujukan dia, letakkan dekat kita punya research ataupun kita punya PhD thesis, kadang-kadang yang memberi kesan yang tinggi, kesan yang besar. Sebab kita perlu berhati-hati. Kerana apa?
Kerana orientalis ini mereka mengkaji Al-Quran dan juga mengkaji sejarah-sejarah, khazanah-khazanah Islam, tetapi ianya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh, sebagai contoh mudah, kalau kita melihat Al-Quran contohnya, Al-Quran, dalam Al-Quran terdapatnya huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah ni kalau kita baca contohnya lah, kita baca alif lam mim ha mim nun wal qalami wa ma yasturun, yasin. Itu semua huruf-huruf muqatta'ah. Kalau mengikut pada jumhur ulama Islam, mufassirun, mereka mengatakan bahawasanya huruf muqatta'ah ini kita tak boleh nak takrifkan dia, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu untuk memberi takrifan tentang huruf-huruf muqatta'ah ini. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawasanya huruf-huruf muqatta'ah ini, sekiranya ada orang yang boleh mendefinisikan, memberi takrifan tentang huruf-huruf muqatta'ah ini yang terkandung dalam Al-Quran ini, seolah-olah mereka tahu dah keseluruhan Al-Quran. Maknanya kalau Al-Quran itu mengandungi 6,666 ayat, maka orang ini dia telah pun fasih dan juga tahu keseluruhan Al-Quran, sekiranya dia tahu maksud yang tersirat dan juga tersurat huruf-huruf muqatta'ah ini. Lantas dengan itu, maka orientalis mengambil pendekatan untuk mendefinisikan huruf-huruf muqatta'ah ini. Kalau kita lihat bahawasanya orientalis mengambil pendekatan, contohnya sebagai contoh, huruf Taha, dalam surah Taha contohnya, ha itu ditakrifkan sebagai mushaf Abu Hurairah. Semua tahu kan Abu Hurairah kan? Semua kenal Abu Hurairah. Abu Hurairah ni itu sahabat Nabi SAW dan juga merupakan perawi yang hebat. Semua tahu Abu Hurairah, tapi tak ramai yang tahu nama sebenar Abu Hurairah. Baik, Abu Hurairah asalnya nama dia iaitu Abdul Rahman. Satu hari dia datang pada baginda Rasulullah SAW. Kemudiannya Nabi nampak satu benda bergerak-gerak dalam dia punya kocik dia. Kemudian Nabi kata, ma huwa fi jibik, Nabi kata, apa benda dalam kocik baju kamu? Kemudian dia kata apa? Dia kata ada anak kucing dalam kocik dia. Lantas dengan itu, maka Rasulullah SAW menggelar dia sebagai Abu Hurairah. Kerana apa? Kerana Abu Hurairah ni, ataupun nama sebenarnya Abdul Rahman ini, dia cinta sangat dengan kucing, suka dengan kucing, sehingga Rasulullah gelar dia sebagai Abu Hurairah, kekal sehingga hari ini. Kalau kita sebut nama Abu Hurairah, semua tahu siapa itu Abu Hurairah. Baik, saya tak cerita tentang profil Abu Hurairah. Apa yang saya nak jelaskan di sini, bahawasanya orientalis itu mengambil pendekatan ha itu merujuk kepada Abu Hurairah, dan mereka mengatakan bahawasanya Abu Hurairah ini, hebatnya Abu Hurairah ini mampu untuk mengkompilasikan Al-Quran sehingga menghasilkan mushaf Abu Hurairah sendiri. Sebagai contoh yang lain, dalam surah Nun wal qalami wa ma yasturun, Nun itu orientalis mengatakan bahawasanya ia merujuk kepada Sayyidina Uthman bin Affan, dan Sayyidina Uthman telah menghasilkan satu mushaf dipanggil mushaf Uthmani. Baik, itu contoh, dua contoh yang saya bawa yang merujuk kepada huruf muqatta'ah. Dalam dakwaan yang lain, orientalis mengatakan bahawasanya Al-Quran ini merujuk kepada bahasa Yahudi. Kenyataan ini keluar daripada mulut Ignaz Goldziher.
Rasa semua kenal. Kalau siapa yang rajin baca buku orientalis ini, mereka tahu Goldziher ini merupakan seorang orientalis Yahudi yang mengkaji Islam, mengkaji Quran, mengkaji hadis Nabi SAW. Dalam kenyataan Goldziher, mereka dia kata Al-Quran ini memberi pengajaran kepada ilmu-ilmu Yahudi, ataupun ianya ditulis dalam bahasa Yahudi. Kenyataan ini disanggah oleh ulama-ulama Islam. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Dah jelas dah dalam Al-Quran pun Allah dah kata dah. Allah kata apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah kata. Allah kata apa? Inna anzalnahu Qur'anan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Moga-moga agar-agar kamu menggunakan akal fikiran kamu, berfikir tentang kehebatan Al-Quran itu sendiri yang ditulis dalam bahasa Arab. Itu jelas. Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab dan bukan dalam bahasa Yahudi. Dan dalam Al-Quran juga Allah nak mentakkidkan bahawasanya Al-Quran ini terpelihara. Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata sesungguhnya kami turunkan az-zikr. Az-zikr ini iaitu nama lain bagi Al-Quran. Ada nama lain, contohnya At-Tanzil pun ada juga nama Al-Quran. Kemudiannya Al-Mubin pun nama Al-Quran. Al-Majid nama selain nama Al-Quran. Baik, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran iaitu sebagai peringatan kepada umat Islam. Wa inna lahu lahafizun, dan kami jaga, kami pelihara Al-Quran ini sehingga hari kiamat. Itu jelas. Maknanya Al-Quran ini ditulis dalam bahasa Arab dan Allah pelihara. Kemudiannya ada seorang lagi orientalis yang bernama Brokelman. Brokelman dalam hujahan dia mengatakan bahawasanya Al-Quran ini merupakan satu ajaran yang mengajar bahasa yang mengajar umat manusia kepada agama Kristian. Dakwaan ini amat dangkal dan juga ditolak sama sekali. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran benar Allah ada mengatakan tentang agama Kristian. Allah juga mengatakan tentang agama Yahudi. Allah kata innal yahuda wan nasara. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi tidak bermakna daripada A sampai Z Al-Quran itu mengajar umat kepada agama Kristian ataupun mengajar umat kepada agama Yahudi. Sebab dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala memfokus juga kepada umat Islam. Contohnya, Allah kata apa dalam Al-Quran? Contohnya Allah kata, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kata, ya ayuhan nas, Allah kata, wahai sekalian manusia. Allah tak fokuskan kepada Yahudi ataupun Nasrani. Allah tak kata ya ayuhal yahud ataupun ya ayuhan nasara. Allah kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah kata. Kemudian Allah lebih spesifikkan kepada umat Islam. Allah nak mengajar tentang adab, akhlak kepada umat Islam. Contohnya Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ila ahliha. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah kata, siapa yang beriman? Orang Islam, orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriktikad, percaya, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu. Hatta tasta'nisu, sehinggalah kamu meminta izin. Wa tusallimu ila ahliha. Dan juga kamu, kalau kita adab kita masuk rumah orang lain contohnya kan, kita tutup pintu, kemudian kita tekan loceng kalau ada loceng, kemudian kita memberi salam. Itu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawasanya Allah tidak memfokuskan dalam Al-Quran hanya kepada kaum Yahudi, ataupun Allah tidak hanya memfokus kepada kaum Nasrani, Kristian, tapi juga Allah merujuk kepada orang Islam itu sendiri. Itu jelas. Maknanya tanggapan orientalis yang mengatakan bahawasanya Al-Quran itu merupakan ajaran Kristian sama sekali tertolak. Kemudian dakwaan Ghaziyah mengatakan bahawasanya ia merupakan ajaran Yahudi. Dakwaan ini pun tertolak, tak dapat diterima pakai. Baik, dalam dakwaan yang lain, orientalis mendakwa bahawasanya Al-Quran ini merupakan kalamun Nabi. Dikata kalamun Nabi. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Alexander Gibb. Alexander Gibb ini mendapat pendidikan di Edinburgh University, dan seterusnya beliau merupakan profesor di Oxford dan merupakan profesor pelawat di Harvard University. Baik, Alexander Gibb ini mengkaji Al-Quran, mengkaji sejarah Nabi SAW, dan beliau juga mengkaji hadis Nabi SAW. Dan dalam sebuah buku yang dikarang oleh Alexander Gibb yang berjudul Al-Wahyu Al-Muhammadi, Al-Wahyu Al-Muhammadi. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan telah pun ditranslate ke dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Jerman dan juga bahasa-bahasa yang lain. Baik, Alexander Gibb ini dalam buku dia mengatakan bahawasanya Al-Quran itu merupakan kalamun Nabi, iaitu kata-kata Nabi SAW, dan ianya bukan kalamun ilahi, bukan wahyu ilahi. Dakwaan ini sama sekali tidak dapat diterima pakai oleh ulama-ulama Islam, dan juga ianya tertolak. Kerana apa? Kerana seperti mana yang saya jelaskan di awal-awal tadi, maksud Al-Quran itu iaitu kalamullah. Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula boleh jadi kalamun Nabi? Baik. Dalam buku Al-Wahyu Al-Muhammadi ini, Alexander Gibb menegaskan bahawasanya tidak wujud wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Dan juga beliau tidak percaya tentang bagaimana pula Tuhan yang tidak wujud boleh menyampaikan sesuatu kepada manusia yang bersifat bashar, yang wujud dalam alam yang nyata, dan ianya tak dapat diterima oleh logik akal. Baik, jumhur ulama mengatakan bahawasanya pendapat ini pendapat yang songsang, kerana kalau dikatakan bahawasanya Al-Quran itu kalamun Nabi, maka ianya redundant dengan hadis Nabi. Kerana hadis Nabi SAW
iaitu ma yudhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi al-khulqiyyah wal khilqiyyah. Itu jelas. Iaitu hadis Nabi ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, takrir Nabi, akhlak Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata-kata Nabi yang Nabi kata, tuturkan, itu merupakan hadis. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu merupakan kata-kata Nabi, maka ianya akan jadi redundant, overlapping. Maka itu hujah ulama mengatakan bahawasanya hujahan Profesor Alexander Chip tertolak. Itu jelas. Hatta dalam kenyataan seorang lagi orientalis, iaitu bernama Montgomery Ward. Montgomery Ward merupakan seorang profesor yang Professor of Arabic and Islamic Studies daripada University of Edinburgh. Beliau mengkaji Islam dan juga menulis buku-buku ilmiah berkenaan Islam dan juga sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buku yang terkenal yang dikarang oleh Montgomery Ward iaitu The Life of Muhammad, iaitu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga dalam mengkaji Al-Quran, beliau mengatakan bahawasanya teks Al-Quran ini perlu di-revise kerana teks Al-Quran ini tidak relevan dalam konteks semasa, dan juga ianya tidak selari dengan arus contemporary semasa, dengan penuh dengan anjakan ICT, sains dan teknologi pada masa sekarang. Ianya tidak relevan dan perlu di-revise. Ini dakwaan oleh Profesor Montgomery Ward. Kalau kita sekali baca, betul? Yes, that's right. Kan? Kalau kita sekali kita baca lah. Tapi kalau kita mengkaji secara kritis, melihat secara mendalam dakwaan dan kenyataan ini, ianya amat bahaya. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu bersifat mukjizat kubra yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya relevan pada zaman Nabi, relevan pada zaman sahabat, dan relevan pada zaman tabi'in, relevan pada zaman tabi'in, sehinggalah pada masa sekarang juga relevan, dan ianya akan tetap relevan sehingga yaumul qiyamah. Sekiranya ianya perlu di-revise ataupun ditukar, ataupun teks Al-Quran itu tidak relevan dan perlu ditukar, maka ianya akan memberi impak yang besar. Kerana apa? Kerana dah jelas dah. Seorang profesor bahasa Arab dan juga literature pun tidak mampu untuk nak menukar walaupun satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang profesor yang mempunyai kepakaran dalam ilmu balaghah, ataupun mempunyai kepakaran dalam ilmu bayan, ataupun mempunyai kepakaran dalam ilmu badi', ataupun mempunyai kepakaran dalam ilmu ma'ani sekalipun, tidak mampu untuk merubah satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda ni pun dah jelas dah, Allah dah nyatakan dalam Al-Quran. Allah kata apa? Allah kata qala allazina la yarjuna liqa'ina ati bi Qur'an ghairi hadza aw badilhu. Allah kata. Allah kata apa? Allah kata mereka, katakanlah wahai Muhammad, mereka berharap untuk mendatangkan selain daripada Al-Quran, aw badilhu, ataupun nak merubah, nak tukar Al-Quran. Tetapi percayalah,
Mereka tidak mampu untuk merubah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Kerana kemukjizatan Al-Quran yang agung dan juga telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal hingga ke yaumul qiyamah. Dan dalam ayat yang lain juga Allah dah tegaskan dah. Allah dah nyatakan dalam Al-Quran, la ya'tihi al-batil baina yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah kata apa? Allah kata la ya'tihil batil, tidak didatangkan Al-Quran itu dalam bentuk kebatilan. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala tak ada kebatilan langsung. Wa min khalfihi, dan dari hikmah di sebalik hikmah Allah turunkan Al-Quran itu pun tak ada kebatilan, Allah kata. Kerana apa? Kerana Allah kata tanzilum min hakimin hamid. Tanzil ini iaitu nama lain daripada Al-Quran, iaitu sebagai revelation, wahyu Allah Subhanahu wa taala, min hakim, daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, hamid, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Maknanya dah jelas dah. Allah Subhanahu wa taala pelihara Al-Quran itu, dan tak boleh nak diubah dah Al-Quran, dan kita pun tidak mampu untuk mengubah Al-Quran. Jadi dakwaan Profesor Montgomery Ward, seorang sarjana barat dan merupakan Professor of Islamic Studies, walaupun beliau telah pun meninggal dunia, orang kata kan, dah mati dah, tapi khazanah-khazanah bukunya masih dikaji oleh orang-orang barat. Dan kalau sebut saja di UK contohnya, sebut nama Montgomery Ward, semua tahu dah siapa itu Montgomery Ward. Mereka kata bahawasanya Montgomery Ward merupakan seorang profesor yang hebat di UK ini. Baik, dalam dakwaan yang lain, yang dibawa oleh seorang penulis Jerman, orientalis Jerman. Seorang orientalis Jerman bernama Noldak. Beliau menulis buku yang berjudul Geschichte des Quran. Buku ini dalam bahasa Jerman dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa yang lain. Noldak mengklasifikasikan buku ini kepada 3 bahagian. Dalam bahagian yang pertama, beliau menceritakan tentang the origin of the Quran. The origin of the Quran, asal usul Al-Quran. Dalam bab yang kedua, beliau menceritakan tentang the collection of the Quran, pengumpulan Al-Quran. Dan dalam bab yang ketiga, Noldak menceritakan tentang the writing of the Quran, penulisan Al-Quran. Baik, dalam saya tak nak ceritakan tentang satu bab. Secara kesimpulan yang saya boleh buat, bahawasanya dalam bab yang pertama, Noldak menceritakan tentang asal usul, the origin of the Quran. Beliau bersepakat dengan sarjana-sarjana orientalis yang lain yang mengatakan bahawasanya Al-Quran ini merupakan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Ia berpunca daripada Nabi SAW. Bila mana Nabi SAW mengajar Al-Quran kepada para sahabat, maka itulah Al-Quran yang sebenarnya. Kalau kita melihat sejarah, kita buka kitab-kitab sejarah, khazanah Islam, kita buka contohnya Tarikh Ibn Hisham, ataupun kita buka kitab Tarikh Ibn Ishaq contohnya, Al-Mas'udinya kitab contohnya, ataupun kita buka Sayyid Ramadan Al-Buti punya kitab sejarah Islam contohnya, ataupun Husain Haikal punya sejarah contohnya. Kita
kita melihat Bidayah wa Nihayah contohnya, dah jelas dah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ada hadis yang adanya Quran, hadis semua dan dalil yang nyata bahawasanya Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila mana Nabi SAW terima sahaja Al-Quran, maka Nabi SAW mengajar kepada para sahabat. Para sahabat, bila mana mereka mendengar Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ajar kepada para sahabat mendengar pada Rasulullah SAW, maka para sahabat ini menghafal Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran, mereka mentadabbur Al-Quran, sehingga lahirlah ramai para hufaz pada zaman Nabi SAW. Dan pada masa yang sama, para sahabat berjuang di medan peperangan mempertahankan Islam, dan ketika itulah banyak para sahabat yang syahid. Dan dianggarkan sebanyak 70 para hufaz yang syahid dalam peperangan. Maka dengan inisiatif Sayyidina Abu Bakar ketika itu, beliau menggagaskan untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Maka dipanggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini merupakan perawi yang hebat pada zaman Nabi SAW. Dan juga Zaid bin Thabit menulis Al-Quran, dan beliau merupakan hafiz juga. Zaid bin Thabit menulis Al-Quran di pelepah-pelepah tamar. Beliau juga menulis di tulang-tulang, di batu-batu. Dan juga proses penulisan Al-Quran dan juga pengumpulan Al-Quran diteruskan kepada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan sehinggalah sempurna penulisan Al-Quran itu, dan dinamakan dia Mushaf Abu Bakar wa Umar. Dan mushaf ini kemudiannya diserah kepada Sayyidatina Hafsah. Kemudiannya pada zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman mengambil pendekatan untuk menulis semula Al-Quran. Kerana apa? Kerana wujudnya kepelbagaian bacaan dalam Al-Quran. Orang Kufah baca lain, orang Basrah baca lain, orang Madinah baca lain. Sehinggalah wujudnya qiraat sab'ah, wujudnya qiraat asyarah. Bacaan pun ada banyak. Sebagai contohnya lah kita baca Bismillahi majriha wa mursiha. Itu pun qiraat. Ataupun kita baca wadduha wal laili iza saja ma wadda'aki rabbuka wa ma qala. Itu juga merupakan qiraat. Bukan kata wah ni sesat ni bacaan dia, pelik ni. Itu namanya qiraat. Dengan wujudnya kepelbagaian qiraat-qiraat ataupun bacaan-bacaan yang berbeza-beza ini, maka Sayyidina Uthman mengambil pendekatan untuk mengumpulkan Al-Quran kembali bagi tujuan untuk menyeragamkan bacaan-bacaan tersebut. Maka wujudlah Mushaf Uthmani. Dan bila dah wujudnya Mushaf Uthmani ini, maka dihantarkan Mushaf Uthmani ke seluruh dunia. Dan sehingga ke hari ini terdapat 3 original Mushaf Uthmani yang ditulis tangan ketika zaman Sayyidina Uthman, yang masih kekal sehingga hari ini. Yang pertama, kalau pergi ke Museum Topkapi, kalau pergi ke Istanbul, pergi ke Topkapi Palace, kita jumpa Mushaf Uthmani yang original. Dah tak isyak. Baik. Yang kedua, kalau pergi ke Tashkent di Uzbek, akan jumpa Mushaf Uthmani yang original. Dan yang ketiga, kalau pergi ke Masjid Sayyidina Hussein di Mesir,
dekat Kahirah, maka akan jumpa satu lagi mushaf Utsmani yang original yang ditulis oleh Sayyidina Utsman dan juga para sahabat ketika itu. Itu 3 original mushaf Utsmani yang masih kekal sehingga hari ini. Baik. Wujudnya perbezaan di antara mushaf Utsmani ini dengan mushaf Imla'i. Wujudnya perbezaan. InsyaAllah pada masa akan datang, kalau kita ada kuliah lagi, InsyaAllah kita akan berbincang mengenai perbezaan antara dua mushaf ini. Saya nak berbalik kepada persoalan orientalis tadi yang mendakwa bahawasanya Al-Quran ini perlunya satu pembaharuan dan perlunya penulisan yang baru. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu Noldak. Dalam bab yang ketiga, beliau mengatakan bahawasanya teks Al-Quran itu telah pun ditulis, dan beliau juga menceritakan tentang sejarah bagaimana Al-Quran itu ditulis ketika mana zaman para sahabat dan bawa kepada zaman tabi'in, dan beliau mengatakan bahawasanya perlunya penulisan yang baru pada Al-Quran dan ianya mengikut pada konteks masa. Maka dakwaan ini merupakan dakwaan yang tidak dapat dipakai. Kenapa? Kerana masih wujud lagi 3 mushaf Utsmani yang masih kekal wujud, yang original di 3 tempat yang saya sebutkan tadi. Maka dakwaan Noldak mengatakan bahawasanya perlunya pembaruan penulisan Al-Quran mengikut pada konteks masa, maka tidak wajar dan juga ditolak sama sekali. Baik, sekarang ada persoalan? Ada. Baik, kita sampai pukul apa? Saya maklumkan oleh kata sampai pukul 8 kita boleh berada dalam dewan ni. Jadi sekarang ni dah 7.25. Jadi saya simpulkan sebab kesetukan masa. Jadi kita sebagai pelajar, pengkaji, researcher, kita perlu berhati-hati kerana kita berada di dunia barat. Barat ini kita juga merujuk buku-buku yang ditulis oleh orang-orang barat, dan juga kita letakkan dekat nota kaki kita, dan juga poin orientalis ini juga kita rujuk dan kita masuk ke dalam poin dalam thesis kita. Kalau kita ambil pun Islamic Finance ataupun Islamic Banking ataupun Islamic Philosophy ataupun kita ambil Islamic Study pun, kita rujuk sumber rujukan kita iaitu Al-Quran, kita rujuk, dan kita perlu berhati-hati. Kenapa? Kerana kita bimbang wujudnya unsur-unsur orientalisme ataupun dalam bahasa Arab kita kata al-mustasyrikun, yang mana ianya akan kekal sehinggalah 10 tahun akan datang pun pelajar yang lain datang ke UK, mereka tengok kita punya thesis. Kalau mereka tahu bahawasanya, dia kenal bahawasanya ini orientalis, dia kata, oh budak ni dulu 10 tahun yang sebelum ni kaji buku-buku orientalis ini, bagus, satu usaha yang bagus. Tetapi kita bimbang poin yang kita, ujahan kita itu, kita terikut dengan ujahan orientalis sehingga memberi impak yang besar dan juga ianya memberi kesan yang besar kepada keseluruhan umat Islam. Baik, saya stop sampai situ dulu, dan kita boleh teruskan dengan sesi soal jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sedikit sebanyak ilmu yang diberi oleh Ustaz Yunus, dan kita berharap akan mendapat manfaat daripada apa yang dibincangkan itu. Jadi saya buka untuk para hadirin dan hadirin untuk mengajukan apa-apa soalan kepada Ustaz Yunus.
Ini Ustaz. Ini kan terima kasih, ini menarik sekali topiknya, kita belajar dengan ulumul Quran ya. Jadi dalam Al-Quran kan banyak mengandung pelajaran dari mulai undang-undang, semua petunjuk dan segala macam pedoman ya. Dan juga dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tentang ahkam macam-macam ya. Dan juga ada ayat yang mutasyabihat dan ayat muhkamat ya. Jadi kalau misalnya ayat tadi yang Ustaz jelaskan, ayat mutasyabihat itu ya, seperti alif lam mim kan memang tidak ditafsirkan ya. Jadi itu maksud daripada ayat mutasyabihat itu bagaimana itu Ustaz? Maksudnya memang itu kan tidak ditafsirkan dan wallahu alam kita tidak tahu apa kan. Tapi kalau yang lain kan memang jelas petunjuknya apa begitu kan. Kalau yang ayat-ayat yang muhkamat yang kita bisa tafsirkan ya. Baik. Tentang ayat mutasyabihat dan juga ayat yang muhkamat. Kalau ayat itu ianya dah terang bersuluh, tak perlu nak ditafsirkan lagi, maka kita tak perlu nak tafsirkan lagi. Dan hatta para mufassir, sama ada mufassir yang tradisionalis ataupun yang contemporary, mereka juga tidak mentafsirkan secara tafsil, secara kritis atau secara detail tentang ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat ini. Ayat-ayat yang mutasyabihat ini masih lagi boleh, tapi ayat muhkamat iaitu ayat yang dah tak boleh nak ubah dah dihukumkan dia. Tapi ayat-ayat yang mutasyabihat ini ianya masih lagi boleh ditafsirkan lagi, masih boleh ditakwilkan lagi. Kalau kita lihat contohnya dalam tafsir At-Tabari, contohnya Jami' al-Bayan an Ta'wil ayat Al-Quran, At-Tabari dan juga Ibn Katsir banyak berhujah dan juga mentafsirkan secara detail tentang ayat-ayat mutasyabihat. Tapi ayat-ayat yang muhkamat sifatnya, maka itu tak perlu dah, pada jelas dah ayat tersebut. Contohnya kalau ayat yang Allah dah nyatakan tentang haram sesuatu. Allah dah kata tentang contohnya arak itu innamal hamru wal maisir. Contohnya itu dah jelas dah. Minum arak itu haram. Kalau Allah kata tentang makan binatang ataupun bangkai itu haram, itu dah jelas dah. Tetapi kalau ayat-ayat bersifat mutasyabihat, masih samar-samar lagi, maka itu masih lagi ditafsirkan oleh ulama-ulama. Okay? Jelas tidak ada soalan lain. Mungkin akan kerja Ustaz dalam Al-Quran dan sains kan. Bila kita nak menggunakan Al-Quran sebagai mukjizat, sebenarnya Ustaz buat kajian, ada Ustaz betul hasil pertembungan antara Quran dan sains itu, kemudian Al-Quran perlu ditafsirkan semula. Satu. Yang keduanya ada juga kemudiannya sains itu pula yang perlu diperbaiki pula. Hasil pertemuan antara Quran dan sains. Okey. Wah, ini dah macam soalan Viva ni. Okey. Sebenarnya tentang soalan Ustaz Jai itu sebenarnya ianya terus merujuk kepada tesis saya. Yang saya bicara tentang Al-Quran dan juga orientalis ini sebenarnya dia tidak ada kaitan langsung dengan tesis saya sebenarnya. Tapi oleh kerana Ustaz Jai dah bertanya, maka saya kena jawablah. Baik. Dalam antara Al-Quran dan juga sains, bila mana ulama-ulama yang tradisionalis dan juga ulama-ulama yang contemporary, bila mana mereka mengaitkan Al-Quran itu dengan sains,
maka ianya satunya mendapat tangan daripada ulama-ulama yang lain. Kerana wujudnya pertembungan pendapat di antara ulama juga tentang sama ada boleh tak mentafsirkan Al-Quran dengan konteks sains ataupun tidak ada masalah. Sebagian ulama contohnya Ibn Taymiyah menentang keras tentang pentafsiran Al-Quran dengan sains. Kerana bagi pendapat Ibn Taymiyah, Al-Quran itu bersifat hidayah. Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya merupakan petunjuk. Mana mungkin ulama-ulama mentafsirkan Al-Quran dan juga mengaitkan dengan sains yang bersifat boleh berubah. Jadi mengikut pada pendapat Ibn Taymiyah, ianya tidak relevan dan tidak sesuai kita mentafsirkan Al-Quran dengan konteks sains. Kerana ianya at the end of the day akan membawa kepada kesimpulan yang tidak konkret sifatnya. Tetapi hujahan daripada ulama yang lain pula mengatakan bahawasanya Al-Quran itu boleh ditafsirkan dengan sains selagi mana ianya tidak lari daripada landasan Islam. Contohnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang menulis kitab Jawahirul Quran, Jawahir Al-Quran. Dalam buku Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau memasukkan unsur-unsur sains dalam Al-Quran. Dan beliau mengatakan bahawasanya tidak salah kita memasukkan unsur-unsur sains dalam Al-Quran ini, kerana sebahagian ilmu-ilmu Allah SWT ini luas. Ia merangkumi ilmu yang di langit, yang merangkumi ilmu kosmologi, dan ianya termasuk ilmu-ilmu falak, dan ianya juga mengandungi ilmu tentang laut, bumi, bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Jadi tidak salah bagi kita melihat kemukjizatan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, selagi mana ianya tidak menafikan tentang kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Itu hujahan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kerana Imam Al-Ghazali wujud selepas pada Imam Ibn Taymiyah. Baik, ada ulama yang lain yang mengatakan bahawasanya Al-Quran ini tidak relevan, dihubung kaitkan dengan ilmu-ilmu sains semasa, kerana ianya juga memberi impak yang besar. Kerana ilmu sains ini ianya melibatkan kepada eksperimen, ianya melibatkan kepada ilmu-ilmu sains ini ianya berasal kepada kajian semasa, dan juga ianya kadang-kadang boleh berubah-ubah sifatnya. Ini tidak statik. Jadi kita tidak boleh hubung kaitkan Al-Quran dengan sains. Tetapi ulama-ulama yang contemporary mengatakan bahawasanya sains boleh dikaitkan. Sains dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang laut contohnya. Kita boleh kaji laut itu betapa dalamnya laut tersebut, ataupun dalam kes contohnya matematik contohnya, dimasukkan unsur-unsur matematik di dalam Al-Quran untuk mengetahui berapa jarak di antara bumi dengan langit contohnya.
untuk mengetahui berapa jarak matahari punya kepanasan sampai kepada bumi. Kalau kita balik Malaysia contohnya, kita rasa terik betul matahari ini. Jadi kita nak tahu berapa jarak di antara bumi dengan matahari. Maka itu yang ulama mengkaji. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna syamsa wal qamar. Kan? Allah sebutkan matahari dan juga bulan dalam Al-Quran. Jadi ulama-ulama sains mereka mengkaji berapa jarak di antara bumi dan juga matahari, dan juga berapa jauh pancaran bulan pada bumi, berapa jarak dia. Itu yang dikaji oleh ulama untuk supaya kita dapat tahu untuk masalah semasa. Walaupun ianya ditolak, tetapi ianya bersifat kepada tafsir bil-ra'i. Kerana Al-Quran ini mengikut pada pendapat ulama yang contemporary, ianya tetap mukjizat. Tetapi dalam konteks kita mentafsirkan Al-Quran, Al-Quran ini boleh diklasifikasi kepada dua. Contohnya lah Tontowi Jawahari, dia kata benar Al-Quran itu merupakan mukjizat, benar Al-Quran itu merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam konteks kita mentafsirkan Al-Quran, Al-Quran itu boleh diklasifikasi kepada tafsir bil ma'sur dan juga tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'sur iaitu tafsir yang maknanya tafsir Quran bil Quran. Contohnya tafsir Al-Quran bi sunnah an-nabawiyah asy-syarifah, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan Quran. Kemudiannya ditafsirkan Al-Quran itu dengan aqwalus sahabah. Itu dipanggil tafsir bil ma'sur. Tetapi dalam konteks tafsir Al-Quran dengan sains ini, ianya jatuh kepada tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i iaitu kita mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan kekuatan akal kita. Kerana ulama-ulama tafsir ini mereka mempunyai kekuatan akal yang luar biasa. Dan bagi mereka kekuatan akal ini boleh diklasifikasi kepada dua. Kekuatan akal yang bersifat mahmud dan juga kekuatan akal bersifat mazmum. Jadi ulama-ulama yang mentafsirkan Al-Quran tadi dengan sains, mereka mengatakan bahawasanya dengan kekuatan akal yang ada dan juga dengan ilmu sains yang kita ada, kenapa tidak kita tafsirkan Al-Quran ini dengan sains? Dan ianya tidak lari daripada landasan Islam. Kerana sains ini juga merupakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks mentafsirkan Al-Quran dengan sains ini, ianya dibolehkan kerana jatuh pada tafsir bil ra'i. Tafsir Al-Quran dengan menggunakan kekuatan akal. Dan akal yang kita gunakan, kekuatan akal yang cerdik yang kita gunakan dan kita kaji sains semasa, dan kita hubungkan dengan Al-Quran untuk masalah ammah, itu dibenarkan dalam Islam. Dan ianya tidak melanggar syarat Al-Quran itu sebagai mukjizat, dan tidak wujudnya pertemuan di antara Quran dan juga sains, kerana ianya akan menjadi satu integrasi di antara dua cabang ilmu, iaitu ilmu arts dan juga ilmu sains tadi. Wujudnya integration between two branches of knowledge. Dan kalau sains contohnya biology, chemistry, itu semua pure science. Kemudiannya Al-Quran itu bersifat art. Jadi dengan kombinasi di antara art dan juga pure science, ia akan mengharmonikan ilmu dan juga seterusnya akan memberikan satu cabang ilmu yang baru dalam dunia Islam. Kerana apa? Kerana di barat mereka mengatakan bahawasanya mana mungkin kita hubung kaitkan di antara dua cabang ilmu, ilmu sastra dan juga ilmu sains. Tak pernah lagi wujudnya dua cabang ilmu disatukan, two in one. Tak pernah lagi.
Kalau siapa yang bidang spesialis dalam bidang sains, dia tidak boleh berbicara tentang apa bidang-bidang sastra. Orang sastra contohnya, dia tidak mungkin boleh berbicara secara hebat dalam bidang sains, ilmu biologi, ilmu chemistry. Kalau tanya saya pun saya tak boleh nak ceritakan apa tentang apa ilmu biologi, chemistry. Saya pun tak boleh. Kerana kekurangan dari sudut bidang dua bidang. Jadi dengan wujudnya pentafsiran Al-Quran tadi dengan sains, maka ianya akan mengharmonikan ilmu Allah dan ianya akan memberikan satu cabang ilmu yang baru dalam dunia Islam dan juga memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Itu adalah tujuan ulama yang mentafsirkan Al-Quran dan juga dengan sains. Menjawab ke soalan tu? Ya. Yang soalan kedua tu? Hasil pertandingan tu ada